Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Panglima nombor 1. Anda berhak hebat. Yang berusaha Tuan Pengetua Encik Hasbullah bin Abdul Latif, guru-guru penolong kanan, guru-guru, ibu bapa serta seluruh pelajar SMK Teguh Panglima Perang Tengku Muhammad, juga pelajar-pelajar calon-calon SPM di seluruh negara. Alhamdulillah. Pertamanya, mari kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana memberi keizinan kepada kita untuk hidup hingga ke hari ini. Alhamdulillah. Seterusnya, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Atas berkat perjuangan baginda dan sahabat, kita dapat 3 nikmat yang besar, iaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Pada hari ini, hari yang berkat, Jumaat 19 hari bulan 2 2021, kita bersama-sama dalam program Panglima Bermunajat, anjuran Unit Bina Insan SMK Teguh Panglima Perang Tengku Muhammad. Kita bersiaran pada hari ini daripada makmal komputer SMK Teguh Panglima Perang Tengku Muhammad menerusi platform Facebook Panglima dan YouTube Panglima Bermunajat. Program ini merupakan satu program yang sangat bermakna, terutama kepada semua pelajar calon-calon SPM 2020 SMK Teguh Panglima Perang Tengku Muhammad dan seluruh negara. Semoga usaha kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita juga agar semua calon SPM 2020 akan dapat menjawab soalan dengan cemerlang, dilapangkan dada, diberi ketenangan semasa menjawab soalan itu nanti. Majlis ini merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada pihak sekolah, guru-guru, ibu bapa, walau di mana sahaja anda berada. Terima kasih juga terutamanya kepada Unit Bina Insan SMK Teguh Panglima Perang Tengku Muhammad atas program yang sangat bermanfaat ini. Bacaan Yasin kita akan dipimpin oleh adik Muhammad Irfan Iskandar, serta turut dibaca barisan guru-guru serta pelajar-pelajar calon SPM 2020 serta ibu bapa walaupun di mana berada. Kita mendoakan semoga program Panglima Bermunajat ini akan mendapat keberkatan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Dipersilakan. Nak gimana? Pelajar tu kat sini. Pelajar kat sini. Terus sikit dulu. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية
ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم
لهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa wafattah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satattah ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة يا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت علي محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على تقوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها علي شهادتي في السبيل إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين. Alhamdulillah, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah di atas nikmat kehidupan kami, nafas kami, rezeki kami, kebahagiaan kami, keselamatan kami, kesejahteraan kami, kesihatan kami yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, janganlah Engkau sibukkan diri kami dan lalaikan kami dengan dunia dan segala isinya sehingga kami melupakan dosa dan kesalahan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami jalan petunjuk kebenaran. Mudah-mudahan kami menjadi hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Ya Allah, jadikanlah hari ini penuh semangat buat kami, dimudahkan rezeki, kesihatan yang baik, mendapat ilmu yang bermanfaat dan terlepas dari segala kesulitan. Ya Allah, rahmatilah kami, berilah kami hidayah-Mu agar kami sentiasa dekat dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu kebaikan, kemenangan, pertolongan, cahaya, keberkatan dan petunjuk hari ini dan selama-lamanya.
Ya Allah, memudahkanlah segala urusan kami, murahkan rezeki kami dan kurniakanlah kami keluarga yang bahagia. Ya Allah, tanamkanlah perasaan kasih sayang kami kepada sahabat kami dan tanamkan perasaan kasih sayang mereka kepada kami. Dan semoga hubungan silaturahim antara kami sentiasa teguh. Ya Allah, kami berdoa, Ya Allah, muliakanlah diri kami, lapangkanlah hati kami, bahagiakanlah keluarga kami dan luaskanlah rezeki kami, dan moga segala urusan kami dipermudahkan. Ya Allah, kabulkanlah cita-cita kami, jauhkan kami dari segala penyakit, fitnah, perasaan kekeji, berkata kasar, dan jauhkan kami dari segala musibah. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami dan mudah-mudahan ia dapat menerangi kubur kami. Ya Allah, perbanyakkanlah sedekah kami, solat kami, semoga kami bebas dari seksa kubur. Ya Allah, tutuplah aib kami dan tenteramkanlah kami dari rasa takut. Ya Allah, peliharakanlah kami daripada godaan hawa nafsu dan kami lindung dengan kebesaran-Mu agar kami tidak diseksa di padang mahsyar. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang menetapkan rezeki kami, Engkau lapangkanlah kami. Ya Allah, Ya Rahman, tunjukkanlah kepada kami perkara yang benar itu adalah benar dan rezekikan kepada kami untuk kami melakukannya. Ya Allah yang Aziz, tunjukkan kepada kami perkara yang batil itu adalah batil dan rezekikanlah kepada kami agar kami tidak melakukannya. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kami kepada Tuhan kami Nabi Muhammad SAW dengan rahmat yang dapat mengeluarkan dari cahaya kegelapan keraguan, yang dapat memuliakan dengan cahaya kefahaman dan menjelaskan apa-apa yang sama sehingga faham. Ya Allah, persiapkan kami dengan urusan kami dengan petunjuk-Mu. Ya Allah, masukkanlah kami dengan kemasukan yang benar lagi mulia dan keluarkanlah kami daripadanya dengan cara yang benar lagi mulia. Berikanlah kepada kami daripada sisi-Mu hujah keterangan serta kekuasaan yang menolong kami. Ya Allah, tiada kemudahan yang melainkan Engkau menjadikannya mudah, dan perkara yang susah Engkau menjadikannya mudah apabila Engkau mengkehendakinya. Ya Allah, kami memohon bantuan dan inayah-Mu juga dalam semua urusan kami, khususnya pelajar-pelajar sekolah SNK Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad, agar pemudahkanlah pelajar-pelajar kami dalam menduduki peperiksaan SPM dengan selamat sejahtera dan sihat tubuh badan, terhindar dari pandemik COVID-19 yang melanda. Kurniakanlah ketenangan di hati mereka, kurniakanlah kekuatan agar mereka terus bersemangat mengulang kaji dalam masa yang berbaki, dapat mengerti semua perkara yang dipelajari dalam semua mata pelajaran di sepanjang hari peperiksaan yang bakal menjelang, dan ilhamkanlah di hati mereka untuk menjawab yang terbaik. Maka jadikanlah Engkau, Ya Allah, sebagai penolong kami sepanjang masa dan ketika, menolong kami menempuh masa yang getih buat pelajar-pelajar kami, dan kurniakanlah kepada pelajar-pelajar kami keputusan SPM yang cemerlang, gemilang dan terbilang yang dapat memudahkan urusan mereka kelak. Ya Allah, Ya Ghafar, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan hidup kami, dosa anak-anak kami, dosa kaum keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa pelajar-pelajar kami, dosa sahabat-sahabat kami, pemimpin-pemimpin kami serta sekalian muslimin muslimat di mana sahaja mereka berada, sama ada yang masih ada hidup atau yang telah meninggal dunia. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Jal Jalali wal Ikram, kami juga memohon kepada-Mu agar lindungilah kami daripada wabak COVID-19 yang melanda dunia pada hari ini. Kami juga mohon segera diangkat wabak ini dan keadaan menjadi pulih seperti sedia kala. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna a'udzubika minal baghasi wal junud wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mafhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan Yasin dan doa itu tadi akan menjadi jambatan kepada kelancaran urusan kita dan memudahkan calon-calon SPM 2020 nanti. Untuk makluman, penyediaan air, bacaan Yasin dan solat hajat ini disumbangkan oleh Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdul, Menteri Komunikasi dan Multimedia, merangkap Ahli Parlimen Indra Mahkota. Seterusnya, Majlis Panglima Bermunajat diteruskan lagi dengan tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustazah Zaitun binti Abdullah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha, Tuan Pengetua SMK TPPTM, yang dihormati barisan pentadbir, guru-guru, seterusnya yang dikasihi anak-anak pelajar SMK TPPTM, khususnya pelajar SPM 2020. InsyaAllah pada pagi ini Ustazah akan berkongsi beberapa tips kejayaan untuk menghadapi peperiksaan SPM. Okay, tips yang pertama ialah solat fardu awal waktu. Ya, kelebihan solat fardu awal waktu ini ialah diangkat kesempitan hidup, dimakbulkan doa dan diberi kejayaan insya-Allah. Sebab itu anak-anak pelajar, kalau kita dengar orang azan, ya, muazzin membuat sebuah azan, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Ya, maksudnya marilah solat dan marilah menuju kejayaan. Ya, dirangkaikan dua ayat ini. Marilah solat dan marilah menuju kejayaan. Ini bermaksud tidak ada kejayaan tanpa solat. Ya, nak berjaya dunia, nak berjaya akhirat, kita mesti solat. Itu tips yang pertama. Yang kedua, membaca Al-Quran setiap hari. Membaca Al-Quran setiap hari. Jangan biarkan hari kita berlalu tanpa kita membaca Al-Quran. Walaupun satu muka surat ataupun separuh muka surat, atau paling-paling tak boleh pun satu ayat pun jadilah, ya. Sebab antara kelebihan membaca Quran ini ialah hati kita dikenalkan oleh Allah, kerana ayat-ayat Quran ini adalah ayat-ayat cinta daripada Allah untuk hamba-hambanya. Jadi orang yang membaca Quran ini, membaca sahaja pun sudah mendapat ketenangan hati. Apalagi kalau kita berusaha untuk menghayati dan mentadabbur tafsir ayat itu sendiri. Baik, yang ketiga ialah berzikir mengingati Allah. Ya, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Maksudnya, ingatlah hanya dengan mengingatiku kamu akan tenang. Ingatlah hanya dengan mengingatiku, hanya dengan mengingati Allah akan ditenangkan hati. Baik, jadi zikir ini selain daripada menenangkan hati, zikir juga boleh membersihkan hati yang kotor, hati yang dipenuhi dengan penyakit-penyakit mazmumah, dan hati yang penuh dengan buruk sangka dan sebagainya. Jadi zikirlah banyak-banyak, ya, zikir-zikir yang maksurat, yang kita biasa dengar, ya, zikir maksurat daripada nabi-nabi. Contohnya Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Baik, zikir juga boleh menghidupkan hati yang mati. Dan zikir juga boleh membuang segala kebimbangan, segala kerusingan, segala perkara-perkara yang berserabut dalam hati kita, insya-Allah. Baik, seterusnya keempat, memperbanyakkan istighfar. Firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istighfar ini, orang yang banyak istighfar ini, Allah akan bagi kepada dia 3 perkara. Yang pertama, diberi jalan keluar daripada setiap kesulitan hidup. Yang kedua, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan yang ketiga, akan diberikan kegembiraan setiap duka cita. Kalau kita tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri,
beristighfar sebanyak 70 kali sehari. Dan ada riwayat lain mengatakan Rasulullah beristighfar sebanyak 100 kali sehari. Ya, ini Rasulullah, kekasih Allah yang maksum, yang tidak melakukan dosa, yang dijamin syurga oleh Allah, pun beristighfar 70 atau 100 kali sehari. Jadi kita manusia biasa yang tidak pernah terlepas daripada dosa, sepatutnya lah kena lebih-lebih lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat dan juga perawi hadis, bila didengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar sebanyak 70 kali sehari, sebanyak 100 kali sehari, lalu Abu Hurairah mewajibkan ke atas dirinya beristighfar sebanyak 1000 kali. Masya Allah, ya, sahabat-sahabat Rasulullah ini sentiasa ingin mencontohi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya tips yang kelima. Tips yang kelima ialah banyakkan bersedekah. Banyakkan bersedekah setiap hari. Ya. Kelebihan bersedekah ni antaranya ialah dipanjangkan umur, mendapat ketenangan dan kebahagiaan, dan juga menolak bala. Di sedekah ni tak semestinya banyak, sikit pun tak apa. Kita jumpa orang susah, kita sedekah, ataupun kita memberi makan kepada kucing-kucing jalanan. Saya ingat satu cerita seorang pemuda. Dia pergi mana-mana, dia akan membawa sebungkus makanan kucing. Dia berjalan ke mana-mana dengan sebungkus makanan kucing. Bila dia jumpa kucing-kucing jalanan yang kelaparan, yang kebuluran, dia akan berhenti untuk memberi makan. Jadi bersedekah ini insya-Allah dapat memberi ketenangan dan kebahagiaan kepada kita seterusnya untuk memberi kejayaan kepada kita, insya-Allah. Baik, seterusnya yang ke-6, ya, banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Di waktu kita terlalu berhajat kepada Allah, di waktu kita susah, di waktu kita senang, di waktu kita di saat-saat genting, dalam apa keadaan sekalipun, banyak-banyakkan berdoa kepada Allah. Ya, doa untuk diri sendiri dan jangan lupa doa untuk kawan-kawan. Kerana bila kita doakan kawan-kawan kita, dalam masa yang sama malaikat aminkan doa dan malaikat akan membaca doa itu atau memperkenalkan doa itu, ya, meminta supaya diperkenalkan juga untuk orang yang baca doa. Jadi bila kita berdoa kepada kawan-kawan kita, insya-Allah kita juga akan dapat kelebihan yang sama. Jadi waktu-waktu yang mustajab doa, ya, antaranya ialah setiap kali selepas solat fardu. Setiap kali selepas solat fardu tu, ambil masa sedikit untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, pada sepertiga malam, ya, di waktu tengah malam dalam pukul 3, pukul 4, ataupun kalau pada susah sangat pun kita pukul 5.30 tu boleh, ya, sebab sekarang ni subuh lambat. Jadi kita bangun awal sikit, kita bersihkan diri, ya, solat sunat taubat 2 rakaat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, dan kita berdoalah kepada Allah dengan apa-apa doa sekalipun yang kita nak. Ya, kalau tak boleh baca dalam bahasa Arab, kita boleh baca dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Ya. Kemudian waktu mustajab doa lagi antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajab doa. Antara dua khutbah Jumaat, tengah-tengah khutbah tu, ya, khutbah pertama, kemudian khatib akan duduk sekejap sebelum bangun untuk khutbah kedua. Jadi di antara khutbah pertama dan khutbah kedua juga, ulama mengatakan waktu itu adalah waktu mustajab doa. Seterusnya ketika berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian dalam waktu sujud, ya, sujud bukan semestinya sujud terakhir, mana-mana sujud saja. Contohnya kalau kita solat zuhur 4 rakaat, sujud 8 kali. Boleh je kita baca doa setiap kali sujud. Maknanya 8 kali sujud, 8 kali baca doa. Tapi kalau kita solat berjemaah, tak perlulah, ya, sebab takut nanti tertinggal rukun pula, ya, tertinggal jemaah dengan imam tu. Jadi katalah sujud pertama, lepas bacaan sujud Subhanarabbiyal a'la bihamdihi 3 kali, kita terus dengan doa-doa yang kita nak. Rabbi zidni ilma. Adapun Allahumma ja'alna minal najihin.
Adapun Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi 'aini saghira fi 'ayunin nasi kabira. Atau mana-mana saja doa yang kita ambil daripada ayat Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Cuma dalam solat kita tidak dibenarkan baca doa dalam bahasa Melayu, ya, sebab nanti terbatal solat tu. Kalau dalam hati tak apa, ya. Okey. Dan waktu terakhir yang mustajab doa ialah waktu turunnya hujan. Jadi bila turunnya hujan, ya, banyak-banyakkan berdoa. InsyaAllah waktu itu Allah mustajabkan doa, Allah makbulkan doa kita, insyaAllah. Seterusnya saya nak kongsikan tips yang ketujuh, ya, perbanyakkan solat sunat dan juga qiyamul lail. Tadi dah sebut dah, sekarang ni ulang lagi. Ya, solat sunat contohnya solat sunat duha. Kalau waktu malam solat sunat taubat. Sebelum tidur kalau boleh solat sunat taubat 2 rakaat. Ya, minta kepada Allah supaya diampunkan segala dosa-dosa kita. Kadang-kadang hidup kita ini kita rasa susah, kita rasa tersekat, ataupun kita rasa segala kita rancang tak jadi, segala doa kita tak makbul, segala usaha kita tak berbaloi. Kadang-kadang kerana dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita manusia biasa, tak pernah terlepas daripada dosa. Jadi sebaik-baik manusia yang berdosa ialah mereka yang bertaubat kepada Allah. Solat sunat taubat 2 rakaat sebelum tidur, usolli sunat taubat raka'atan lillahi ta'ala. Bacaan macam biasalah, Al-Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah, qul huwallah. Kemudian istighfar banyak-banyak kepada Allah. Astagfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mintalah dengan Allah, taubat sungguh-sungguh dengan Allah, taubatan nasuha. Semoga dengan taubat itu Allah akan membuka hijab kepada kita untuk mendapat kebaikan, mendapat kejayaan, insya-Allah. Okey, untuk yang mulanya, awak tersedar tengah malam, katalah pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Kalau rasa kadang-kadang kita terasa nak bangun, tapi kita rasa macam mungkin kita rasa tak kuat. Okey, mulakan dengan zikir dulu. Zikir, istighfar, minta dengan Allah doa supaya Allah ringankan anggota badan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Contohnya doa yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal. Ya, Rasulullah kata, wahai Muaz, amalkan doa ini. Doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika, tolonglah aku ya Allah untuk menyakini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperelokkan ibadah kepadamu. Kita minta dengan Allah, ya, supaya Allah memberi kita kekuatan untuk kita bangun beribadah malam. Kemudian kita bangun, ya, kita mulakan dengan solat sunat tahajud 2 rakaat. Waktu solat sunat tahajud ini sebenarnya kalau ikutkan bermula dari selepas solat isyak sehingga sebelum subuh lah. Tetapi lebih afdal kalau kita dapat tidur sekejap, ya. Kita tidur sekejap, kita sedar tengah malam, tak tidurlah pukul berapa. Kalau katalah awak tidur, kita tidur awal. Awak tidur pukul 9, lepas solat isyak tu terus tidur, penat belajar, ya. Awak sedar pukul 11, tak apa, boleh teruskan tahajud. Okey. Kemudian, ya, solat sunat tahajud 2 rakaat, solat sunat tahajud rakaat ini lillahi ta'ala. Macam biasalah, rakaat pertama Al-Fatihah dan juga qul ya ayyuhal kafirun, ya, surah Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan juga Al-Ikhlas. Dan awak boleh buat mana-mana surah yang awak nak baca selepas Al-Fatihah. Dan kalau katalah awak memang tak mampu sangat-sangat, baca Al-Fatihah saja, insya-Allah. Ya, Allah menerima. Kemudian selepas solat sunat tahajud, awak buatlah solat sunat hajat. Antara kelebihan solat sunat tahajud ini ialah doa kita akan dimakbulkan oleh Allah. Ulama-ulama dulu kata masih muda. Maknanya orang yang selalu solat sunat tahajud ni, apa yang dia minta, insya-Allah Allah akan kabulkan. Itu antara kelebihan solat sunat tahajud. Baik, kemudian solat sunat hajat. Solat sunat hajat boleh bermula daripada 2 rakaat sehingga 12 rakaat. 12 rakaat ni maknanya 6 kali salam lah. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, seterusnya sampai 12 rakaat. Dan dinyatakan dalam kitab-kitab yang ulama mengatakan antara doa ataupun solat sunat hajat yang tidak akan ditolak oleh Allah ialah solat sunat hajat 12 rakaat. Tapi kalau tak mampu 2 rakaat pun cukup lah, insya-Allah.
Okey. Kemudian kita teruskan dengan zikir, munajat kepada Allah, doa-doa, minta sungguh-sungguh dengan Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah kejayaan. Aku mohon ya Allah untuk ditenangkan hatiku untuk menghadapi perasaan ya Allah. Aku tahu ya Allah, aku tahu diri aku ni insan yang lemah, hamba-Mu yang lemah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya kekuatan apa-apa kita manusia biasa, melainkan dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Minta dengan Allah sungguh-sungguh di satu ketika malam. Ketika saat itu alam ini sunyi, semua orang tidur. Kita bangun untuk munajat kepada Allah. Diceritakan dalam sebuah hadis, pada satu ketika malam ini, malaikat akan turun ke langit dunia. Malaikat akan cari mana hamba Allah yang berdoa kepada Allah. Aku akan minta supaya Allah perkenankan doa. Mana hamba Allah yang memohon ampunan kepada Allah, aku memohon kepada Allah supaya diampunkan dosa. Ini kelebihan kita bangun malam, supaya kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadapi ujian. Kita tahu sekarang ni peperiksaan kita tahun ni tak sama dengan kakak-kakak, abang-abang senior kita yang lain. Tahun ni kita diberi ujian oleh Allah. Bukan kita sahaja, bahkan seluruh dunia diuji oleh Allah dengan wabak COVID-19. Tapi kita kena ingat, apapun itu ujian daripada Allah, ujian daripada Allah. Dan Allah berfirman, Allah tidak akan menguji seseorang melainkan dalam batas kemampuan yang kita ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu melainkan dalam tahap kemampuan. Jadi bila Allah uji kita, sebenarnya kita mampu, sebenarnya kita kuat. Sebab itu kita diuji oleh Allah. Kena yakin, kena bergantung harap kepada Allah. Dan yang penting sekali, jangan sesekali kita berputus asa daripada rahmat Allah. La tayasu min ruhillah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Kita masih ada 2 hari untuk kita persiapkan diri kita, persiapkan meninggal kita, mental, fizikal, kebahagiaan kita, semualah. Kita masih ada masa, insya-Allah. Kemudian seterusnya yang ke-8, ini penting juga, untuk ketenangan hati menghadapi peperiksaan, kita mesti maafkan semua orang. Maafkan semua orang yang pernah menyakiti hati kita. Mungkin kita pernah sakit hati dengan kawan-kawan kita ke? Dalam ramai-ramai mungkin ada member kita yang gurau kasar, dan kita terasa hati, ataupun mungkin kita terasa hati dengan cikgu-cikgu kita. Kita dah buat salah, cikgu marah kat kita, cikgu nasihat kita, kita rasa hati. Ataupun terasa hati dengan mak ayah. Ini paling sepatutnya dielakkanlah. Kemudian kita terasa hati dengan siapa-siapa saja. Ada orang setengah tu memang dia cukup terasa, dia cukup sensitif. Kalau remaja sekarang cakap apa, hati bisu, mudah koyak. Kadang-kadang member tak balas mesej je, dah terasa hati, dia bagi aku beauty je, Jadi banyak perkara yang membuatkan kita terasa hati. Jadi terasa hati ini sebenarnya menghilangkan ketenangan hati kita. Jadi untuk tenang hati kita, biasakan setiap kali nak tidur malam, kita cuba maafkan semua orang yang pernah menyakiti hati kita, sama ada mereka sedar atau mereka tak sedar. Seorang anak murid yang dijumpa Tok Guru dia, ditanya, Tok Guru, banyak mana saya kena maafkan orang? Tok Guru jawab, sebanyak mana kamu mahu Allah ampunkan dosa kamu. Subhanallah. Kita ni sebenarnya manusia berdosa, manusia yang banyak dosa. Kita juga mengharapkan keampunan daripada Allah. Jadi kenapa kita sombong, tidak mahu memaafkan kesilapan sesama manusia? Orang yang tidak memaafkan kesalahan orang, yang susah untuk memaafkan kesalahan orang ini, sebenarnya ini adalah orang yang sombong, orang yang ego. Jadi bila kita terasa hati dengan orang, kita tak maafkan kesalahan orang, sebenarnya kesan itu pada diri kita sendiri. Kita akan rasa tak tenang, kita akan rasa serabut, kita akan rasa mungkin kadang-kadang kita rasa macam tak boleh jumpa orang tu. Nak tengok bayang pun tak boleh. Okey, bayangkan adik-adik belajar, anda katalah kita ada rasa hati dengan member dan ditakdirkan Allah, member tu duduk depan kita dalam dewan peperiksaan. Kita nak menghadapi peperiksaan dengan musuh kita di depan, yang kita belum maafkan lagi kesalahan dia. Kita mengharapkan dia minta maaf dengan kita, tapi kita minta maaf. Jadi hati
serabut, hati kita tak boleh nak fokus untuk jawab soalan kuasa. Jadi kita memaafkan orang ini sebenarnya bukan untuk dia, tetapi untuk diri kita sendiri. Bila kita maafkan orang, kita akan rasa tenang, kita akan rasa lapang, kita akan rasa lega. Cubalah buatnya seboleh-bolehnya setiap kali nak tidur malam. Ataupun tak kira lah, bila masa saja kita terasa hati dengan orang, terus astagfirullahalazim, ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah. Dan kita terus maafkan dia. Dan juga selain daripada maafkan orang, kita juga kena sentiasa minta maaf. Kadang-kadang tanpa kita sedar, tutur kata kita, gurauan kita, apa sahaja yang kita lakukan, kadang-kadang boleh menyakiti hati seseorang. Terutama sekali ibu bapa kita, guru-guru kita. Dua orang yang patut sangat-sangat kita jaga supaya kita dapat keberkatan dalam kehidupan dan juga dapat keberkatan ilmu. Jadi pelajar balik nanti minta maaf dengan ibu bapa, minta maaf dengan bapa, minta maaf dengan guru-guru, dan juga minta maaf dengan member-member yang mana pernah bergurau, pernah tak kira lah, walaupun kita rasa kita tak salah pun, kena minta maaf. Minta maaf sebenarnya boleh menyebabkan, boleh membuatkan hati kita ini lebih tawaduk, lebih merendah diri. Antara ciri orang tawaduk ialah, dia kata Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri dia kata, bila aku nak keluar rumah, aku akan pastikan aku ada sifat tawaduk dalam diri. Apa dia sifat tawaduk Imam Hasan Al-Basri? Bila aku keluar rumah, dia kata, aku pandang orang, aku menganggap semua orang lebih baik daripada aku. Semua orang lebih baik daripada aku. Begitu juga sifat ini diamalkan oleh ulama-ulama kita, salafus soleh kita. Bila kita tengok budak kecil, kita tengok adik-adik, kita akan rasa, ya Allah ya Tuhanku, kanak-kanak ini lebih baik daripada aku sebab dia tidak ada dosa. Kalau dia mati masa aku terus masuk syurga. Tapi kita dah balik, dah balik lama, dah beberapa tahun dah, banyak dosa yang kita lakukan. Bila kita tengok orang tua, kita kena rasa, ya Allah, orang tua ni lebih baik daripada aku. Sebab apa? Sebab umur dia dah lama, umur dia dah tua, dan mungkin lebih banyak amal ibadat yang dia lakukan berbanding dengan aku. Jadi kita letakkan macam tu. Jangan rasa diri kita hebat, kerana bila kita rasa diri kita hebat, itu sebenarnya punca ataupun permulaan kepada godaan syaitan dalam hati kita. Okey. Seterusnya perkara yang ke-9, jaga hubungan dengan manusia. Dalam hidup kita ni kita ada hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah hubungan dengan Allah, hablum minannas hubungan sesama manusia. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat-sahabat, wahai Rasulullah, sahabat tanya, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan kalau seseorang itu dia solat, dia puasa, dia banyak melakukan kebaikan, tetapi dia selalu menyakiti jiran, dia selalu menyakiti jiran, dia selalu menggunakan perkataan-perkataan yang tak elok, mencaci, maki, dan juga tidak membuat hubungan baik dengan jiran-jiran. Jadi Rasulullah kata tempatnya adalah di dalam neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Begitu juga sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau seseorang itu ibadatnya biasa-biasa sahaja, solat, puasa macam biasa-biasa sahaja, dia tidak banyak mana pun amalan sunat dia, tetapi dia seorang yang cukup menjaga hati sahabat-sahabat, menjaga hati jiran-jiran, tidak menyakiti orang dengan kata-kata. Rasulullah SAW menjawab, tempatnya adalah di dalam syurga Allah. Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita terlupa, nak terleka, kita jaga hubungan dengan Allah, dalam masa yang sama kita tak jaga hubungan dengan manusia. Saya ingat satu hadis, Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabat, kamu tahu tak siapa orang yang muflis? Jadi sahabat-sahabat kata, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Jadi Rasulullah kata, orang muflis ini ialah bukan orang yang tidak ada harta, bukan orang yang miskin, tetapi orang muflis ini ialah orang yang datang ke hari kiamat, datang ke hari akhirat dengan pahala amalan yang cukup banyak, tetapi dia banyak menyakiti manusia, dia banyak
mencela ataupun mencaci maki manusia. Jadi bila ditimbang amalan kebaikan dan keburukan, akan adalah manusia-manusia ataupun kawan-kawan yang datang ataupun orang yang berurusan dengan dia minta dengan Allah, ya Allah, orang ni dulu masa kat dunia dulu dia menyakiti hati aku. Aku sakit hati, ya Allah, aku tak maafkan. Jadi Allah pun ambil dosa orang yang mengadu bagi kepada kita, kalau kita jadi kalau last kali habis semua dosa, ada lagi yang datang mengadu, ya Allah, orang ni dulu menyakiti hati aku di dunia, ya Allah. Jadi Allah tengok tak ada dosa orang tu, jadi Allah ambil pahala amalan kita dan diberi kepada orang tu. Jadi Rasulullah kata, itulah orang yang paling muflis di akhirat. Sebab kadang-kadang kita tak perlu, dekat akhirat kita tak perlukan duit lah, kita perlukan amalan pahala. So jaga sebaik-baiknya amalan pahala kita supaya kita tidak berkongsi ataupun supaya kita tidak terpaksa memberi kepada orang lain kerana kita tidak jaga hubungan dengan manusia. Begitu juga memudahkan urusan orang lain. Bila kita mudahkan urusan orang lain, insya-Allah, percayalah, Allah akan mudahkan urusan kita. Sebab bila kita tolong orang, contohnya, kita mudahkan urusan orang. Bila kita ditimpa masalah, Allah akan mudahkan urusan kita dan Allah akan lorongkan hati orang lain untuk menolong kita. Apa yang kita buat, kita akan dapat balik, walaupun bukan daripada orang yang sama. Maksudnya kita nak orang buat baik dengan kita buat baik dengan orang. Okey, kemudian tips yang last sekali, sebenarnya tips ini tips yang paling penting sebenarnya, tapi Ustazah letak last sekali sebab ia adalah kunci kepada segala tips di atas. Maksudnya kalau awak tak buat tips yang atas kali ini, memang tips yang di atas tu tak jadilah, iaitu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ini sangat-sangat penting anak-anak belajar, kerana ridha Allah fauqa ridha walidain. Keredaan Allah bergantung kepada keredaan ibu bapa dan kemukaan Allah bergantung kepada kemukaan ibu bapa. Bila ibu bapa tak redha kepada kita, Allah juga tak redha kepada kita. Anak yang derhaka tidak akan cium bau syurga. Sebab itu kita selalu dengar syurga di bawah telapak kaki ibu. Apapun, siapapun ibu kita, tidak ada hak untuk kita menghukumnya, tidak ada hak untuk kita menyakiti hati dia. Sedangkan dalam Al-Quran Allah sebut fala taqul lahuma uffin, fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata kepada kedua ibu bapa. Maknanya jangan membangkang apa-apa sekalipun kata-kata ibu bapa. Fala taqul lahuma uffin. Pun tak boleh, apalagi dalam perkara-perkara lain. So anak-anak belajar dekat WC ni, tolong jaga betul-betul hati mak ayah, terutamanya mak lah. Balik nanti minta maaf dengan mak, minta mak doakan kita. Kerana doa ibu bapa itu mustajab. Doa ibu bapa terhadap anak-anak tidak akan ditolak oleh Allah. Tak kira siapapun ibu kita. Balik minta supaya mak doakan kita, ayah doakan kita. Beritahu kepada mak ayah walaupun mereka dah tahu sebenarnya, mak ayah, saya nak periksa lagi 2 hari. Saya rasa takut, berdebar, saya rasa stres. Tolong mak ayah doakan saya, supaya ditenangkan hati saya, dipermudahkan saya untuk menjawab soalan periksa. Penting anak-anak, doa ibu bapa tidak akan ditolak oleh Allah. Salam dengan mak ayah, pegang tangan mak ayah, pegang tangan kasar ayah, pegang tangan ibu. Tangan itulah yang menjodohkan awak, tangan itulah yang menyangkut awak, tangan itulah yang menjaga awak, memandikan awak, memberi makan kepada awak. Dan tangan itulah yang awak rindukan satu masa lama. Kadang-kadang anak-anak ini masa kecil sangat rapat dengan ibu bapa dia. Tapi bila dah meningkat remaja, kita rasa semakin jauh, semakin jauh. Jadi bermula hari ini, tolong bina kembali hubungan dengan mak ayah kita. Salam tangan mak, salam tangan ayah, cium tangan mak ayah dan minta mak ayah maafkan segala dosa-dosa kita. Daripada kita kecil, kita menyusahkan dia, walaupun masa tu kita tak tahu apa-apa, kita menyusahkan dia. Mak ayah tak cukup tidur kerana menjaga kita, ketika kita sakit dan sebagainya. Sampai hari ini mak ayah masih lagi risau. Jadi waktu kita tidur malam, mak ayah bangun jaga malam, berdoa untuk anak-anak, ya Allah, Engkau berilah kejayaan kepada anak-anak aku dalam SPM ini, ya Allah. Cuma mak tak beritahu je kita. Okey. Jadi sekali lagi Ustazah minta sungguh-sungguh balik, minta dengan
kita tidak akan berjaya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Ya, mungkin ada yang kata ada orang dah harta tak ada apa-apa, tapi dia kaya, dia berjaya. Tapi percayalah, ya, walaupun dia menjawab jawatan tinggi sekalipun, walaupun dia banyak harta sekalipun, tetapi jiwa dia tetap kosong. Jiwa dia tetap kosong sebab dia tidak ada keberkatan dari Allah. Jadi saya rasa cukuplah, ya, 10 tips yang saya kongsi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Dan akhirnya saya mendoakan kepada anak-anak pelajar, ya, semoga diberi ketenangan, kekuatan dan kelapangan ketika menjawab soalan peperiksaan. Kalau rasa dan referensi tahu tak ingat, istighfar banyak-banyak, selawat banyak-banyak, insya-Allah. Ya, mohon doa kepada Allah supaya diberi kemudahan, insya-Allah. Ya Rabbi yassir wa la tu'sir, Rabbi tamim bil khair. Akhir kata, aku luka lihada, astagfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, indah sekali baik-baik tazkirah yang telah disampaikan oleh Ustazah Zaitun binti Abdullah itu tadi. Semoga semua pelajar calon-calon SPM 2020 Ketua Lima Perang Tuku Muhammad mengambil iktibar, mengambil pedoman, mengambil panduan daripada apa yang diterangkan oleh Ustazah itu tadi. Ini banyak tips, ada 10 tips yang telah dikongsikan bersama-sama kita pada hari ini. Bukan hanya untuk pelajar, tapi untuk kita juga, guru-guru, untuk ibu bapa juga. Jadikan dia sebagai amalan, bukan hanya untuk SPM. Teruskan amalan-amalan yang baik ini dalam semua kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah kita mohon keberkatan daripada Allah, mohon kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga apa kerja baik kita, amalan baik kita ini dipermudahkan oleh Allah, diterima sebagai amalan yang mendapat pahala dan ganjaran syurga, insya-Allah. Semoga Allah terima amalan baik kita ini dan didoakan agar calon SPM 2020, terutama calon SPM Tuku Panglima Perang SMP Tuku Panglima Perang Tuku Muhammad dapat menjawab soalan dengan tenang, seterusnya memperoleh keputusan yang cemerlang pada pengumuman keputusan SPM itu nanti. Dari saya juga, pelajar, jagalah kesihatan, teruskan bersemangat, mohon kepada Allah agar semua urusan kita berjalan lancar dan dipermudahkan. Sekali lagi saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan sekalung budi buat yang berhormat Datuk Saifuddin bin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia, merangkap Ahli Parlimen Indra Mahkota, Mahat Bahasa dan Ilmu Al-Quran Mabit, Barisan Pentadbir SMK Tuku Panglima Perang Tuku Muhammad, JK Pelaksana Panglima Bermunajat, guru-guru, semua ibu bapa dan khasnya semua calon SPM 2020 yang turut terlibat dalam menjayakan program Panglima Bermunajat pada pagi ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.